kita tak berat pun, jangan risau. Senang je. Cikgu akan susun elok-elok. Okey, jadi sekarang dah rekod. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, salin tau. Salin apa yang cikgu tunjuk. Sebab yang ini kamu akan gunakan sampailah form 5. Yang cikgu nak ajar ni kamu akan gunakan sampai form 5. Dia senang je. Cikgu tak tahu kenapa ramai orang lupa. Okey, jadi kita proceed terus kepada kita punya bab hari ni. Haiden. Haiden ada ke tu? Sihat ke? Sihat. Okey. Okey, jadi untuk malam ni kita proceed kepada kita punya bab iaitu teorem Pythagoras. Okey. Jadi cikgu akan terangkan dahulu apa tu teorem Pythagoras. Kita dah masuk bab 13. Bab 13 adalah bab yang terakhir dalam matematik tingkatan 1. Jadi bab 13 adalah bab yang bercakap tentang teorem Pythagoras. Ni teorem Pythagoras ni untuk apa ni? Okey. Jadi cikgu akan terangkan dahulu. Okey, teorem Pythagoras adalah untuk mencari panjang sisi. Okey, mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Okey. Sisi apa ni? Apa yang cikgu maksudkan tentang panjang sisi ni? Okey, masing-masing kena ingat. Bila cikgu cakap panjang sisi, maksudnya cikgu tengah bercakap tentang bentuk. Cikgu tengah bercakap tentang bentuk. Bentuk apa ni? Bila bermain dengan bentuk, maksudnya kita bercakap tentang macam-macam bentuk dalam dunia ni. Cikgu nak tanya Afiqah, apa bentuk yang Afiqah rasa ada dalam dunia ni? Bentuk petak. Bentuk petak. Bagus. Betul, betul, betul. Cikgu nak tanya Aiman. Aiman Hazri. Bentuk apa Aiman rasa dalam dunia ni ada? Selain petak. Bulat. Okey, bulat. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanya Akif Aslah. Apa bentuk lagi selain petak dengan bulat yang Akif Aslah tahu? Segitiga. Segitiga. Okey, bagus. Okey, jadi dekat teorem Pythagoras ni, petak ada sisi dia. Bulat ada sisi dia. Jadi sekarang, untuk teorem Pythagoras, kita pakai pada bentuk segitiga. Teorem Pythagoras hanya digunakan pada bentuk segitiga. Okey, habis dekat situ, dalam bentuk segitiga pula, dia ada beberapa jenis. Cikgu nak tanya Haiden. Haiden rasa dalam bentuk segitiga ni ada berapa jenis bentuk segitiga? Tahu? 4 dulu. Okey, 4. Okey. Dalam segitiga ada 3 jenis bentuk. Yang pertama, kita bercakap tentang sudut 90 darjah. Maksudnya, segitiga sudut 90 darjah. Yang kedua, segitiga sudut tirus. Dan yang kedua lah tadi. Yang ketiga, sudut capah. Okey. Jadi, ada 3 pula. Bentuk ni ada banyak. Ada bentuk petak, bentuk bulat, bentuk trapezium, bentuk segitiga. Jadi, teorem Pythagoras dia hanya dipakai pada bentuk segitiga. Jadi, bentuk petak, bentuk bulat, bentuk trapezium, semua kamu buang. Sekarang ni kamu fokus kepada bentuk segitiga. Bentuk segitiga pula ada 3 jenis. Okey, jadi dekat sini, teorem Pythagoras hanya dipakai pada segitiga bersudut 90 darjah. Maksudnya segitiga bersudut tegak.
Nama dia sebenarnya segitiga bersudut tegak. Bila macam mana kita nak tahu dia segitiga bersudut tegak? Dia adalah satu segitiga yang ada 90 darjah. Jadi bila kamu nampak segitiga yang ada petak macam ni. Petak macam ni maksudnya dia dalam keadaan 90 darjah. Jadi sekarang untuk bab 13 iaitu bab teorem Pythagoras hanya memfokuskan tentang bentuk segitiga bersudut tegak sahaja. Okey, sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Yes. Okey. Jadi, jadi daripada bentuk ni, untuk bentuk segitiga bersudut tegak, kan cikgu cakap dia punya tujuan Pythagoras Theorem. Teorem Pythagoras ni adalah untuk mencari panjang sisi. Apa panjang sisi dia? Mungkin kita nak cari panjang sisi yang warna biru. Mungkin kita boleh guna teorem Pythagoras untuk mencari panjang sisi yang warna hijau. Dan kita boleh guna teorem Pythagoras untuk mencari panjang sisi yang warna merah. Okey. Jadi dekat sini itulah kegunaan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah untuk mencari panjang sisi untuk segitiga 90 darjah. Dia boleh dapat panjang sisi yang dekat belah X. Kita boleh cari panjang sisi yang dekat Y. Dan last sekali dekat Z. Guna satu teorem je, iaitu teorem Pythagoras. Okey, sampai situ understand? Yes, madam. Understand. Bukan kena understood ke? Okey, habis. Hai Aiman Aziz, boleh jelas sampai sini? Boleh. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu teruskan. Dalam segitiga bersudut 90 darjah ni, dalam segitiga bersudut 90 darjah ni, dia ada 3 sisi. Yang sekarang ni adalah kita nak cari, cikgu nak ajar kamu cari sisi paling panjang. Cari sisi paling panjang. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Mana sisi yang paling panjang? X ke Y ke Z? Y. Okey, seorang je. Lagi. X ke Y ke Z? Y. Okey, Y. Macam mana kita tahu dia Y? Macam mana kita tahu dia Y? Sebab Y tu dia punya Okey, cikgu bagi tips. Senang je. Kalau kita nak cakap Y tu paling panjang sebab kita nampak Y tu lagi panjang daripada yang lain. Okey, cikgu buat satu segitiga juga. Cikgu buat satu segitiga. Okey. Ini segitiga cikgu buat. Okey, cikgu buat dia punya sudut dekat sini 90 darjah dekat sini. Okey. Jadi dekat sini, ni kalau tak nampak sangat cikgu buat kat sini lah. Ini 90 darjah. Okey, tak apalah. Cikgu terus tunjuklah. Nanti kamu pening. Okey, cara nak cari sisi yang paling panjang untuk segitiga bersudut tegak, untuk segitiga sudut tegak adalah kamu tengok kedudukan 90 darjah. Kamu kena tengok dekat manakah kedudukan sudut 90 darjah. Kedudukan sudut bagi 90 darjah. Okey, ini adalah sudut 90 darjah. Itu first step kita. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kamu tengok sisi yang berhadapan. Sisi depan sudut 90 darjah adalah sudut yang paling panjang. Jadi, kalau kita tengok ni 90 darjah. Yang duduk depan dia adalah Y. Jadi, bila duduk depan 90 darjah yang berhadapan. Jadi, Y itu dikira sebagai sisi yang paling panjang. Jelas ke semua? Boleh faham? boleh. Okey. Jadi, kenapa cikgu cakap nak cari sisi yang paling panjang ni? Okey. Dia ada teorem Pythagoras. Baru cikgu masuk kepada teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras,
Teorem Pythagoras. Cikgu nak masuk kepada formula tau. Pythagoras, formula dia adalah sisi yang paling panjang mesti duduk sorang-sorang. Sebagai contoh Y. Y kena duduk sorang-sorang. Y kena duduk sorang-sorang. X dengan Z tu macam mana? X dengan Z kena duduk sama-sama. Jadi kita akan dapat Y sama dengan X tambah Z. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah formula teorem Pythagoras. Boleh faham? Boleh. Okey, okey. Jadi inilah teorem Pythagoras. Benda yang paling penting dalam teorem Pythagoras adalah kamu kena cari mana sisi yang paling panjang. Sebab apa? Sisi yang paling panjang mesti duduk sorang-sorang. Mesti duduk sorang-sorang. Dia tak boleh campur dengan sisi lain-lain. Dia mesti duduk sorang-sorang. Okey, jadi kita belajar cara nak keluarkan formula. Kita pergi kepada kita punya formula dia. Kita pergi kepada formula. Okey. Sekejap semua. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan A. Contoh. Cikgu pergi kepada contoh A. Okey. Ini adalah satu segitiga. Kamu jangan ingat segitiga semua tegak macam ni. Dia boleh pusing-pusing, dia boleh sengit-sengit, dia boleh terbalik. Okey. Jadi dekat sini soalan A ni segitiga kita. Okey. Ini adalah panjang P ke R. Ni panjang P ke R. Ini adalah panjang Q ke P. Dan akhir sekali ini adalah panjang R ke Q. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Daripada tiga sisi ni, mana sisi yang paling panjang? Mana sisi yang paling panjang? P ke R. Okey. PR. Macam mana tahu PR? Aduh. Macam mana Aiman Haziq tahu sisi yang paling panjang tu adalah PR? Sebab? Sebab apa? Sisi depannya sudut 90. Ya, pandai. Itu je. Itu je. Bila nak cari sisi yang paling panjang, jangan fokus kepada sisi lu. Fokus kepada kedudukan sudut 90 darjah. Jadi dekat sini kita ada petak ni. Petak ni adalah sudut 90 darjah. Lepas kita dah jumpa sudut 90 darjah, sisi yang berhadapan dengan 90 darjah adalah sisi yang paling panjang. Jadi dekat sini, bila dia sisi yang paling panjang, dia mesti duduk sorang-sorang. Macam mana? PR duduk sorang-sorang sama dengan RQ dengan QP, suka hati kamu lah. Kamu nak tulis mana dulu? Okey. Cikgu buatlah RQ tambah QP. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah cara nak keluarkan kita punya teorem Pythagoras. Boleh faham untuk contoh A? Okey ke? Boleh. Okey. Okey, baik. Daripada A, kita pergi pula kepada B. Kita pergi pula kepada P. B. Ini kita punya sisi, nama dia sisi C. Ini nama dia sisi A. Ini nama dia sisi B. Sekarang, kita nak keluarkan teorem Pythagoras. Kita nak keluarkan teorem Pythagoras. Okey, bila kita nak keluarkan teorem Pythagoras, kita kena cari mana satu sisi yang paling panjang. A ke B ke C? C. Okey, C. Macam mana? Macam mana tahu dia C? Sebab sisi depannya sudut 90. Ya, pandai. Itu sahaja. Jadi bila kita nak cari sisi yang paling panjang, kita kena cari dulu sudut 90 darjah. Jadi dekat sini kita ada sudut 90 darjah. Yang duduk depan sudut 90 darjah ni adalah huruf C.
Jadi kita letak C ni sorang-sorang. Sama dengan A, B. Ikut kamulah. Kamu nak tulis A dulu ke, kamu nak tulis B dulu ke, ikut kamu. A tambah B. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Teorem Pythagoras semua kena kuasa 2. Jadi, ni yang paling penting. Yang ni tak penting. A dengan B ni tak penting. A dulu boleh, B dulu boleh. Tapi yang paling penting, yang paling panjang mesti duduk sorang-sorang. Paling panjang jangan bagi campur. Mesti duduk sorang-sorang. Boleh faham ke sampai sini? Jelas? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi daripada sini kita cuba buat 4 soalan. Kita cuba buat 4 soalan. Okey. Jadi daripada 4 soalan ni, cikgu nak kamu semua keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Rujuk dekat atas tu. Okey, untuk soalan A, cikgu bagi nama ini adalah A ke B. Lepas tu cikgu bagi nama sini B ke C. Lepas tu cikgu bagi nama sini C ke A. Yang ni L ke N. Yang ini MN. Dan ni LM. Dan ni ML lah. ML. Okey. Jadi daripada A, B, C, D, cikgu nak kamu masing-masing keluarkan apa teorem Pythagoras untuk A, B, C dan D. Boleh ke kita cuba? Boleh. Okey. Okey, cuba selesaikan. Ilman dah dapat masuk dah, Ilman? Cikgu pasang tak kat cikgu Hantar kat cikgu. Ilman ada tak? Cikgu nak kena check. Ilman ada dah. Okey, cuba buat soalan A, B, C, D. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Hantar kat cikgu Iman Aziz dapat buat dah tu. Dapat. Tak payah lukis. Tak payah lukis. Bagi tahu formula dia je. Bagi tahu apa teorem Pythagoras dia je. Sorry. Cikgu lambat bagi tahu. Tak payah lukis. Oh, boleh. Tulis je jawapan. Boleh je tulis jawapan dekat chat. Tulis je jawapan dekat WhatsApp. Rasa kat PC kena ni.
Okey. Cikgu dah dapat dah jawapan dia. Tulis je dekat WhatsApp kalau rasa susah. Yang ni boleh tulis dekat WhatsApp je. Kalau boleh tulis dekat kertas lagi bagus. Okey, bagus. Dapat jawab. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey, 1 minit lagi. Senang je kan? Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan. Ingat tau, yang kamu belajar malam ni memang simple. Tapi cikgu pelik juga. Kenapa masa tingkatan 5 ramai lupa benda ni? Kamu akan jumpa balik yang bab ni dekat form 2, form 3, form 4, form 5. Tak ada miss. Kamu akan jumpa balik, kamu akan pakai. Okey. Jadi dalam teorem Pythagoras ni, yang penting dia bukan kira-kira dulu. Yang penting dia adalah kita terbitkan dia punya teorem. Okey. Jadi cikgu mula selesaikan A, B, C, D. Kita buat sama-sama boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey. Okey, cikgu nak tanya Afikah dulu. Okey, soalan A ni Afikah rasa Ya. mana ya. Nak gerak tak ke? Apa? Dekat soalan A ni, mana panjang sisi yang paling panjang? CA. CA. Kenapa cakap CA? Kenapa bukan AB dengan BC? Sudut 90 dia berdepan dia. Tengok. Pandai. Ni sudut 90 darjah. Yang depan dia adalah CA. Jadi bila CA yang paling panjang, kita kena bagi dia duduk sorang-sorang. Jangan campur. Okey, CA duduk sorang-sorang sama dengan AB dengan BC ikut kamulah. Kamu nak tulis BC dulu ke? Kamu nak tulis AB ke? Ikut. Yang penting tu CA. Okey, jadi dekat sini kita ada AB tambah BC. Lepas tu jangan lupa kuasa 2 kan semua. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itulah jawapan dia. Okey. Cikgu nak tanya Haiden pula. Haiden, kita buat soalan B boleh? Mana Haiden? Okey, Haiden. Dekat soalan B ni kan, mana panjang sisi yang paling panjang? Mana sisi yang paling panjang? ML ke, LN ke, MN? Haiden tahu? Apa Haiden jawapan dia? LN. LN. Kenapa Haiden cakap LN? Kenapa Haiden cakap LN bukan ML dengan MN? Tahu tak? Kita tak tahu. Sebab? Okey. Kita LN tu dah betul dah. Bagus dah Haiden. Okey. Macam mana kita nak tahu dia ni sisi yang paling panjang? Okey, sisi yang paling panjang adalah bila kita nampak sudut 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah ni adalah LN. Jadi dekat sini kita bagi LN duduk sorang-sorang. Lepas tu ML dengan MN kita tambahkan. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu cara dia nak selesaikan soalan B. Bagus. Okey, cikgu nak tanya Anik. Anik ada ke dekat situ Anik? Anik ada Anik? Tak ada. Okey. Jadi Akif, tolong cikgu Akif soalan C boleh ke Akif kita buat sama-sama? Boleh, boleh. Okey Akif. Dekat soalan C dia ada PQR, ada sisi P, ada sisi Q, ada sisi R. Akif rasa sisi mana yang paling panjang? R. R. Macam mana Akif tahu R? Sebab 90 darjah di hadapan dia. Okey, pandai. Itulah jawapan dia. Bila kita nampak 90 darjah, yang duduk depan 90 darjah ni adalah sisi yang paling panjang. Bila dia paling panjang, kita bagi dia duduk sorang-sorang.
P, Q ni ikut kamu. Kamu nak tulis Q dulu, kamu nak tulis P dulu, betul juga. P tambah Q. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kamu jangan pelik pula. Kenapa cikgu buat P dulu? Kenapa cikgu tak buat Q dulu? Boleh, tak ada masalah. Dia ibarat 2 tambah 3 dan 3 tambah 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. Cikgu letak 2 dekat depan pun 5. Cikgu letak 2 dekat belakang pun 5. Itu ibarat P dan Q. Okey. Habis dekat situ? Okey, bagus. Cikgu nak tanya Mikael. Mikael ada Mikael? Ada. Elma. Ada Elma. Okey. Ada tak tu? Ada. Okey, dekat soalan D ni, kita ada 3 sisi tau. Sisi X, sisi Y, sisi Z. Elma rasa sisi mana yang paling panjang? X, Y, Z. Mana satu? Mana satu? Tak dengar? Z. Oh, Z. Okey, Z. Macam mana Elma tahu dia Z? Sebab dia bertentang 90 darjah. Ya, pandai. Ini 90 darjah kita. Jadi bertentangan dengan 90 darjah ni adalah Z. Jadi kita dapat Z mesti duduk sorang-sorang. Jangan bagi dia campur dengan siapa-siapa. Jadi kita ada X tambah Y. Jadi jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini je jalan kerja dia. Ini sahaja. Ini yang kamu nampak soalan A, B, C, D ni. Yang cikgu tunjuk satu-satu ni. Inilah teorem Pythagoras. Inilah teorem Pythagoras. Ada orang tanya apa tu teorem Pythagoras? Inilah dia. Inilah teorem Pythagoras. Jadi ingat benda yang paling penting dalam teorem Pythagoras adalah kamu keluarkan formula yang betul. Bila kamu keluarkan formula yang betul, kamu dapat markah. Okey. Barulah jawapan betul. Kalau formula awal-awal dah salah, salahlah jawapan. Okey. Kamu kena ingat. Satu je tips dia kalau kita nak dapatkan sisi yang paling panjang. Okey. Kamu tak boleh cakap kamu ukur pakai mata kasar. Jangan. Sebab kadang-kadang printer tu dia salah print. Mungkin dia tengah print masa kertas tengah bengkok. Jadi, cara nak kenal sisi yang paling panjang, kamu kena tengok mana kedudukan 90 darjah. Sebagai contoh. Okey, dekat sini warna biru kita ada sisi A. Kemudian kita ada sisi B. Kemudian akhir sekali kita ada sisi C. Okey, tengok Kalau cikgu letak 90 darjah dekat sini, mana sisi yang paling panjang? A, B, C. Mana satu? A ke B ke C? Okey, B pandai. Sebab dia duduk depan B. Okey, kalau cikgu tukar kedudukan 90 darjah, cikgu letak dekat sini. Mana sisi yang paling panjang? A ke B ke C? C. Ya, sebab C duduk depan dia. Okey, cikgu tukarlah sekali. Kalau cikgu letak sudut 90 darjah dekat sini, mana sisi yang paling panjang? Okey, pandai. Itu je. Jadi, habis dah dekat situ. Sekarang kita nak masuk kepada cara mengira. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak mengira pula. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 7. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey. Kan cikgu cakap tadi, teorem Pythagoras adalah untuk mencari panjang sisi yang kita tak tahu. Kita nak cari panjang sisi yang kita tak tahu. Jadi dekat sini kita ada 4. 4. Panjang dia adalah 4. Dekat sini kita ada 8. Okey, dekat sini kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, ingat balik. Kalau kita tak tahu nilai dia. Tapi bila dia ada nilai dekat situ, kita kena gantikan dengan apa dulu? Dalam matematik, bila kita tak tahu sesuatu nilai, kita nak kena buat apa? Kita nak kena gantikan dengan apa? X.
Okey, X, X. bro. Okey. Kita kena gantikan dengan huruf. Tak kisahlah huruf apa. Huruf A ke, huruf B ke, huruf C ke, huruf D ke. Tapi dekat sini kita gantikan dengan huruf X. Jadi cikgu letak huruf X. Jadi panjang sisi yang kita nak kena cari adalah X tu. Panjang sisi yang kita nak kena cari adalah X dekat belah bawah tu. Jadi sebelum kita nak cari panjang dia, kamu kena keluarkan teorem Pythagoras dia. Teorem Pythagoras untuk soalan ni apa? Okey, tengok betul-betul. Teorem Pythagoras untuk soalan ni, kamu kena tengok sisi yang paling panjang. Rasa-rasa sisi yang paling panjang apa? 48X. Mana satu? X. Mana satu sisi paling panjang? 4 ke, 8 ke, X? X. Okey, X. Sebab X. sini 90 darjah, depan 90 darjah ni ada X. Jadi kamu kena letak X tu duduk sorang-sorang. Sama dengan 4 dengan 8. Ikutlah kamu nak letak 8 dulu ke, kamu nak letak 4 ke, ikut kamu. Jadi kat sini kita letak 4 tambah 8. Lepas tu jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2 kan semua. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu cara dia. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. 4 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita dapat 80. Ini kita tekan je terus. 4 kuasa 2 dengan 8 kuasa 2. Kita boleh terus tekan. Dapat 80. Okey, lepas tu X kuasa 2 turun. Kuasa 2 ni kita nak X je. Kita tak nak X kuasa 2. Jadi kita kena pindahkan kuasa 2. Okey, kalau cikgu pindahkan kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Siapa tahu? Tak tahu. Dia jadi punca kuasa 2. Dia jadi punca kuasa 2. Okey, jadi dekat sini kita tekan je lah kalkulator. Punca kuasa 2 80. Kita dapat jawapan dia 8.94. Pastikan bila nak bagi jawapan, kalau ada perpuluhan, bagi 2 nombor selepas titik perpuluhan. Jadi inilah jawapan nombor 7. Inilah cara dia. Awaklah orangnya. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara cikgu tunjuk nombor 7 ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Daripada nombor 7, itu contoh. Itu adalah contoh. Sekarang cikgu nak kamu semua cuba selesaikan nombor 9. Tak payah tulis, tak payah lukis segitiga dia. Buat terus jalan kerja dia. Buat terus jalan kerja dia. Cikgu. Ya. Nak gerak dah? Nak gerak dah ke? Ha. Okey. Nanti tengok rakaman eh. Okey, nanti tengok Banyak rakaman eh. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okay. Okey, selamat bersilat eh. Okey. Jadi yang dah ada dalam ni, cuba buat nombor 9. Elma dapat buat ke tu nombor 9 tu? Dapat. Okey, Dapat, cuba dapat. tahu. Okey. Ingat yang cikgu ajar ni pakai sampai form 5 Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp Dah siap send kat WhatsApp Okey, bagus. Mak dah hantar. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Ya, betul. Pandai.
Iya, pandai. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey. Okey, pandai. Bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan 9. Tengok tahu cara cikgu selesaikan? Senang je. Okey. Jadi dekat sini bila ada sesuatu panjang yang kita tak tahu, okey bagus. Okey ada panjang yang kita tak tahu dekat sini. Ikutlah. Panjang bila kita tak tahu, kamu jangan ingat dia kosong. Dalam matematik, bila kita tak tahu, kita gantikan dengan huruf. Huruf apa-apa ikut kamulah. Jadi dekat sini cikgu gantikan dengan huruf X. Okey, kita mula-mula step pertama kita keluarkan dulu teorem Pythagoras dia. Keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Jadi bila kita nak keluarkan, jangan tengok sisi mana-mana lagi. Tengok sudut. Mana sudut dia? Ini adalah sudut 90 darjah dia. Jadi daripada sudut 90 darjah baru kamu pandang sisi. Baru kamu pandang sisi mana yang paling panjang. Cara nak tengok daripada sudut 90 darjah yang berhadapan dia adalah sisi yang paling panjang. Jadi untuk teorem Pythagoras kita nampak sisi paling panjang adalah X. Jadi dekat sini kita terus biarkan X tu sorang-sorang. Jangan campur dengan siapa-siapa. Jadi dekat sini 7 dengan 10 ikut kamulah. Kamu nak letak 10 dulu ke nak letak 7 dulu. Jadi cikgu letak 7 tambah 10. Tak siap lagi, kamu kena buat semua kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras. Lepas tu dekat belah bawah ni apa? Barulah kamu kira. Barulah kamu cari nilai X. Jadi dekat sini senang je. Jadi kita tekan saja kalkulator 7 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Kita akan dapat 149. X kuasa 2. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Ini X kuasa 2 tau. Kita nak X saja. Jadi bila kita nak X saja, kuasa 2 kamu kena pindah. Kuasa 2 bila dipindahkan dia jadi punca kuasa. Punca kuasa 149. Kita tekan kalkulator kita akan dapat 12.2. Siapa buat 12.2 tu dah betul. Tapi bila cikgu bundarkan kepada 2 titik perpuluhan, kita akan dapat 12.21. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni contoh yang cikgu tunjuk tadi, bentuk yang sama. Mungkinlah kamu boleh nampak. Bentuk sama je. Pandang tepat sama je. Okey, sekarang cikgu nak bagi kamu cuba buat soalan bila segitiga dia terbalik pula. Macam nombor 8. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 8. Cikgu tunggu. Okey, siapa-siapa ada soalan? Nak tanya cikgu apa-apa? Tanya je terus. Kalau malu nak tanya, tanya kat WhatsApp. Nanti cikgu jawab. Imam Aziz dapat jawab tak tu? Dapat. Okey, senang je kan? Okey, cuba buat Google.
Dah siap hantar kat cikgu? Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah beberapa yang hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, bagus. Betul tak ni cikgu? Sorry, saya tidak membalas tadi. Oh, okey, tak apa. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan. Okey, yang pertama sekali, cari panjang sisi yang kita tak tahu. Okey, jadi dekat sini kita ada panjang sisi yang kita tak tahu. Dekat sini kita tahu dia 6. Dekat sini kita tahu dia 3. Tapi dekat bawah ni kita tak tahu dia berapa. Jadi bila kita tak tahu dia berapa, jangan lupa gantikan dia dengan huruf. Okey, habis dekat situ. Okey, yang kedua, kita keluarkan teorem Pythagoras ni. Ingat, teorem Pythagoras ni adalah satu teorem yang digunakan untuk menyelesaikan nilai panjang sisi. Contoh kita tak tahu panjang sisi dia berapa kan? Boleh guna teorem Pythagoras. Tapi kamu kena faham, teorem ni hanya boleh dilakukan pada segitiga bersudut tegak. Maksudnya apa? Segitiga yang ada 90 darjah. Jadi dekat sini kita cari dulu 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah adalah X. Jadi kita bagi X tu tinggal seorang-seorang. X sama dengan ada 6 dengan 3. 6 tambah 3. Okey, teorem Pythagoras dia apa? Kamu buat semua kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis. Habis dekat situ. Okey, lepas tu kita selesaikan. 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 kita dapat 45. X kuasa 2. Kuasa 2 ni pindah ke sebelah. Bila kita tekan kalkulator, punca kuasa 45, jawapan dia dekat sini adalah 6.71. Maksudnya, X ni panjang dia adalah 6.71. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada satu soalan lagi sebelum kita masuk subtopik yang seterusnya. Okey, jadi daripada soalan nombor 8, kita try buat soalan nombor 12. Kita try buat soalan nombor 12. Okey, jadi daripada soalan nombor 8, cikgu nak masing-masing cuba pula soalan nombor 12. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba pula buat soalan nombor 12.
Oh, ya. Okey, cuba cikgu tunggu kat WhatsApp Bagus, pandai. Oh, dah dapat dah. Okey, bagus, pandai. Okey, betul tak ni cikgu? Okey, bagus. Okey, bagus, pandai. Ya, betul. Dapat buat tak seterusnya tu? Tekan kalkulator elok-elok Tekan kalkulator elok-elok. Kenapa pula 6.71 cikgu? Okey, kalau kita tekan kalkulator yang tadi kan, punca kuasa 45. Kalau kita tekan punca kuasa 45 tadi, kita akan dapat ni tahu jawapan dalam kalkulator. 6.700820 bla 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 bla. Jadi jawapan kalau nak tulis dalam bentuk perpuluhan, bila ada nombor banyak-banyak ni, kita kena bawa dua nombor yang lepas titik perpuluhan. Ni titik perpuluhan kita kena masukkan dua nombor. Jadi 6.70. Jadi kamu tak boleh potong macam tu je. Cikgu kena bundarkan 8 ni. Jadi bila cikgu bundarkan 8 ni, cikgu tambah 1. Itulah jadinya 6.71. Semoga menjawab kepada yang bertanya. Okey. Okey. Okey, habis soalan nombor 8. Kalau ada soalan terus tanya tau. Nanti cikgu jawab. Nanti cikgu jawab. Okey, Aiman Aziz dapat tak tu Aiman Aziz? Dapat. Okey. Elma dapat tak Elma? Okey. Jadi 6.32. Okey. Jadi habis sudah soalan 12 ni, kita cuba buat soalan 12 ni. Okey. Jadi masing-masing kita nak cari panjang sisi yang tak diketahui. Mana panjang sisi yang tak diketahui tu? Oh, ada dekat belah bawah ni. Dia tak bagi nombor pun. Jadi bila dia tak bagi nombor, kamu gantikan dia dengan huruf. Okey. Step yang pertama, keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Jadi bila kita nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras, kita cari dulu sudut 90 darjah. Yang duduk depan sudut 90 darjah ni adalah X. Jadi X tu kena duduk sorang-sorang. Sama dengan ada 2, ada 6. Ikutlah kamu nak letak 6 ke dulu ke, nak letak 2 dulu ke. 6 tambah 2, 8. 2 tambah 6 pun 8. Okey, jadi dekat sini kita tekan 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. X pun jangan lupa kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras untuk soalan 12. Okey, lepas tu kita selesaikan. X kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita tekanlah kalkulator. 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita akan dapat 40. X kuasa 2. Kuasa 2 pula pindah ke sebelah, kita akan dapat punca kuasa 40. Punca kuasa 40, dekat sini jawapan dia 6.32. Ini jawapan dia. Jadi tekan kalkulator elok-elok. Selalunya salah jalan step tu dah betul. Tapi salah tekan kalkulator, salah juga jawapan. Ni jawapan untuk nombor 12. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni soalan 12. Okey, habis cikgu tutup. Cikgu nak naik tangga sikit. Cikgu nak pergi kepada mencabar sikit. Okey. Tak mencabar sangat pun, still lagi senang. Okey, kita pergi pula kepada soalan belah bawah. Okey,
Sekarang kita pergi kepada soalan 15. Kita pergi kepada soalan 15. Kalaulah kamu tengok dekat sini, panjang pertama dia dah bagi dah 7.4. Panjang kedua dia dah bagi dah 3.6. Oh, ada satu panjang dia tak bagi, iaitu yang warna hijau. Jadi cikgu gantikan dengan huruf. Okey, ada panjang sisi yang tak diketahui. Dan bentuk untuk panjang sisi ni adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi dekat situ kita boleh pakai teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey, cikgu nak masing-masing tolong cikgu. Mana sisi yang paling panjang? 7.4 ke, 3.6 ke, X? Mana satu? Imam Aziz, mana satu sisi yang paling panjang? 7.4. Ya, dekat sini nak cari sisi paling panjang, dekat sini kita cari sudut 90 darjah. Oh, ada sudut 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah adalah sisi yang paling panjang, 7.4. Jadi kita biar 7.4 duduk sorang-sorang. Jangan bagi siapa-siapa kacau. Sama dengan 3.6 tambah dengan X. Tadi yang kita buat semua X duduk dekat luar. Ini X duduk dekat luar. Ini X duduk dekat luar. Sekarang X duduk dekat sini. Okey, jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Nak selesaikan macam mana ni? Senang je. Cikgu tambah satu je step. Okey, 7.4 kuasa 2. Kita nak cari X, kita kena pindahkan 3.6. 3.6 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Dia jadi apa? Negatif. Iya. Negatif. Dia jadi negatif 3.6 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Jadi, tekan je kalkulator. Sambung step yang tadi. 7.4 kuasa 2 tolak 3.6 kuasa 2. Kita dapat 41.8 sama dengan X kuasa 2. Sambung step macam tadi. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia jadi punca kuasa 2. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan untuk X adalah 6.47. Sama sahaja dia punya jalan kerja. Cuma cikgu tambah satu je step. Apa satu step cikgu tambah? Positif pindah ke sebelah jadi negatif. Itu sahaja. Jelas ke soalan 15 ni? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Daripada soalan 15 ni, kita cuba selesaikan satu soalan. Kita cuba buat soalan 17. Okey. Daripada soalan 15, rujuk soalan 15, cuba selesaikan soalan 17. Okey, cikgu tunggu. Cuba buat.
Okey, bagus. Dah anda hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu 2 minit lagi. Okey, bagus. 1 minit lagi. Cuba tahu buat. Nanti tak cuba buat, tak dapat buat nanti. Okey, bagus. Tepat 9.35, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Cuba buat tahu semua. Cuba buat tahu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan tunjukkan cara menyelesaikan soalan 17. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, yang tengah buat boleh je terus buat. Cikgu akan check juga, jangan risau. Okey, jadi ingat soalan 17 ni dia macam soalan 15. Jadi masing-masing boleh tengok. 6.5 kita dah ada dekat sini. 9.9 kita dah ada dekat sini. Okey, ini adalah panjang yang kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita gantikan dengan huruf. Okey, habis dekat situ. Okey, ada panjang sisi yang kita tak tahu. Dan dia dalam keadaan segitiga bersudut tegak. Di situ, dia boleh pakai teorem Pythagoras. Jadi, keluarkan dulu teorem Pythagoras dia. Nak keluarkan, cari panjang sisi. Cari panjang sisi yang paling panjang. Jadi, cara nak cari panjang sisi paling panjang adalah kita tengok sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah yang duduk depan dia. Sisi yang depan dia adalah sisi yang paling panjang. Jadi kita dapat 9.9. Kita tinggalkan dia duduk sorang-sorang. Sama dengan 6.5 tambah X. Ikutlah kamu. Kamu nak tulis X tambah 6.5 pun betul. Kamu tulis 6.5 tambah X pun betul. Habis. Jangan lupa kuasa 2 kan semua. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis dekat situ. Okey, apa step yang seterusnya? Cari nilai X. Okey, nak cari nilai X, kita pindahkan dulu 65 ke sebelah. 65 tu positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Negatif. 6.5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Tekan je kalkulator. Tak ada apa-apa pun yang berubah. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 9.9 kuasa 2 tolak 6.5 kuasa 2. Kita akan dapat 55.76 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pula pindah ke sebelah. Punca kuasa 55.76 sama dengan X. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 7.47. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, daripada 17. Last soalan daripada worksheet ni. Last soalan daripada worksheet ni. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 22. Daripada soalan ni, kita tutup kita punya worksheet dengan soalan 22. Okey, rujuk soalan 17 yang kita dah buat.
Cuba selesaikan soalan 22. Siapa-siapa ada soalan, ada nak tanya cikgu, tanya je cikgu. Cikgu ada je dekat sini. Bagus, pandai. Ya, betul Iman. Bagus. Ayo. Ada Aaron Yeager. Yang ini tersilap tekan kalkulator. Siapa yang salah tu maksudnya tersilap tekan kalkulator je tau. Silap tekan kalkulator. .4. Okey, ni pun betul. Bagus. Cuba buat soalan nombor 22. Tak tahu, tengok soalan 17 tu macam mana cikgu selesaikan. Okey, bagus. Ada yang dah buat dah. Laju ni. Ni kalkulator cikgu. Ya, pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Cuba buat okeylah cikgu bagi 2 minit lagi. Jadi masing-masing cuba buat. Lama tu cikgu bagi. Ya, pandai. Bagus. Okey, good job Ilman. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain. Cuba selesaikan. Hmm, 5 poin. Okey, bagus. Betul. Silap tekan kalkulator. Silap tekan. Tekan lagi sekali. Ya, pandai. Okey, habis sudah masa yang diberikan untuk soalan 22. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, panjang 2.7 dia dah bagi.
Panjang 6.5 dia dah bagi. Sekarang ni panjang ni dia tak bagi. Jadi kita gantikan dengan huruf X. Ada panjang sisi yang dia tak bagi. Keluarkan teorem Pythagoras dia. Ini sudut 90 darjah. Yang depan sudut 90 darjah adalah panjang. Yang paling panjang. Jadi bila yang panjang sisi yang paling panjang, kita bagi dia duduk sorang-sorang. Jangan bagi dia campur dengan yang lain. Yang lain 2.7 tambah dengan X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ni jawapan dia. Jadi 2.7 ni positif, kita pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif 2.7 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. 6.5 kuasa 2 tolak 2.7 kuasa 2, kita akan dapat 34. Kita akan dapat 34.96 X kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 pindah ke sebelah, punca kuasa 34.96 sama dengan X. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 5.91. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, ini soalan daripada modul cikgu. Ini soalan daripada modul cikgu. Sekarang kita pergi pula kepada soalan buku teks. Kita pergi pula kepada soalan buku teks. Okey. Jadi, daripada soalan buku teks, latih diri 13.1C. Kita akan cuba selesaikan soalan A sampai D. Okey. Cikgu nak masing-masing, kita dah buat banyak dah latihan tadi. Kita dah buat banyak dah latihan tadi. Okey, sekarang cuba selesaikan soalan A sampai D. Cikgu bagi 5 minit. Jangan risau, betul ke salah ke, jangan takut betul, jangan takut salah. Sebab cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Boleh ke masing-masing buat? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Elma ada tak tu Elma? Mana Elma ni? Mikael ada ke Mikael? Ada. Ada. Dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Mikael dah ada send ke kat cikgu? Ke tak lagi? Dah. Oh dah. Okey. Dah. Oh, still confused kan jawapan mana kena bundarkan dengan jawapan mana tak kena bundarkan. Senang je. Okey. Sekejap 4 points. Yang ni, cuba tengok jawapan dia. 6.5 kuasa 2 tolak 2.7 kuasa 2 tu tersilap tekan. Bila kita tekan, kita akan dapat 34.96. Yang ni, awak dapat 49.54. Salah dah dekat situ. Okey. Silap tekan kalkulator je. Yang kalau kena bundarkan, bagi jawapan je. Tak payah lukis. Tak payah lukis. Bagi jawapan je. Bagi jawapan je. Okay. Dengan jalan kerja lah. Dengan jalan kerja lah. Okey. Bila nak kena bundarkan? Okey, cikgu akan tunjukkan situasi kena bundarkan. Bila kita tekan sesuatu nombor dengan kuasa 2, sebagai contoh, kuasa 2 10. Kalau kita tekan dalam kalkulator, kita akan dapat 3.16227 panjang. Jadi, jawapan kita tulis, ini titik perpuluhan. Kita nak 2 je nombor lepas titik perpuluhan. 1 dengan 6. Jadi, kita bundarkan 3.16. Kita tak bundarkan, kita berhenti sampai 3.16. Bila nak kena bundarkan, 3.16 kalaulah dekat sini nombor yang lagi besar daripada 4, contoh 5. Dekat sini bila kita nak berhenti 3.1, 5 ni kan nombor yang lagi besar daripada 4. Jadi kita kena tambah 1 dekat sini. Itulah maksud dia perbundaran. Jadi cikgu harap jelaslah kepada yang bertanya. Okey, Adian dah dapat dah soalan A, bagus. Okey, jelas dah sikit. Okey, 4 minit lagi. Cuba selesaikan.
Lepas ni kita nak jawab soalan kebat pula. Soalan-soalan yang kena berfikir. Okey, ada yang dah hantar. Bagus. Okey, 3 minit lagi. Okey, ada yang dah siap dah. Bagus. Okey, bagus. Dah dapat dah tu. Okey, dah hantar dah kat cikgu. Sama-sama. Okey, bagus, bagus, bagus. Okey, 2 minit lagi cikgu tunggu. Cuba je buat, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan juga dalam kerja dia. Cikgu akan selesaikan. Jangan risau. Aimah Aziz, dapat tak tu Aimah Aziz soalan ABCD ni? Dapat. Okey, baik. Okey, dah siap, jangan lupa hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu ni. Hayden dapat ke Hayden? Dapat. Okey, bagus. Anik dapat tak tu Anik? Okey, ada yang dah hantar. Okey. Okey. Jadi, cikgu akan selesaikan soalan ABCD. Okey, yang tak tahu cara nak buat, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Yang dah selesaikan, boleh comparekan jawapan yang kamu dah buat dengan yang cikgu dah buat dekat depan. Okey. Okey, ingat. Yang ini kita akan jumpa sampai tingkatan 5. Kamu akan jumpa balik sampai tingkatan 5. Jadi manfaatkan apa yang cikgu cuba tunjuk malam ni. Okey.
Jadi, kita akan pergi kepada soalan A. Soalan A, kita keluarkan dulu dia punya formula Pythagoras theorem. Ni kan sudut 90 darjah. Depan dia X. Jadi, X duduk sorang-sorang. Sama dengan 6 dengan 8. 6 tambah 8. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kalau B ni macam mana? Okey, ni kan kita punya 90 darjah. Yang depan dia 25. Jadi 25 tu kena duduk sorang-sorang. Sama dengan ikutlah X tambah 7 ke 7 tambah X ke ikutlah. Jadi dekat sini cikgu tulis 7 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, C pula. Okey, ni kan kita punya 90 darjah. Depan kita X. Jadi X sama dengan 9 tambah 14. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, D. Ini kan kita punya 90 darjah. Ada 1.2. Mesti duduk sorang-sorang sama dengan 1.0 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ni semua cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan dia punya formula Pythagoras theorem. Okey, cikgu pergi kepada A dulu. Tekan kalkulator elok-elok. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita dapat 100. Kuasa 2 pindah ke sebelah, kita dapat punca kuasa 100. Punca 100. Okey, X sama dengan tekan elok-elok, kita dapat 10 cm. Maksudnya dekat A jawapan dia 10 cm. Dekat A jawapan dia 10 cm. Okey, dekat B. Kita nak cari X. Ada 7. Jadi 7 pindah ke sebelah. 2.5 kuasa 2 ni kan positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sama dengan X kuasa 2. Tekan kalkulator elok-elok. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kita dapat 576 X kuasa 2. Jadi kita pindahkan pula kuasa 2. Kuasa 2 jadi punca kuasa 576. Jadi punca kuasa 576 kat sini kita dapat 24 cm. Jawapan untuk B adalah 24. Okey, C. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 277. Kuasa 2 pula pindah ke sebelah. Punca kuasa 277. Punca kuasa 277. X sama dengan 16.64 cm. Ini jawapan C kita. D. 1.0 positif pindah ke sebelah. Dia akan jadi 1.2 tolak 1.0 kuasa 2. X kuasa 2. Ingat, bila kita tekan kalkulator jangan tekan satu-satu. Tekan je semua. 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Jangan tekan satu-satu. Jangan tolakkan 1.2 tolak 1.0. Lagi salah. Jadi dekat sini kita ada 0.44. Ni X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 0.44 dapatlah X. Punca kuasa 0.44 X sama dengan 0.66 cm. Ini jawapan A, B, C, D. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Ingat, cikgu recap balik apa yang kita dah belajar. Cikgu tinggal kelas dengan kamu setengah jam je lagi. Minggu depan tak ada kelas tau. Minggu depan tak ada kelas. Nanti cikgu maklumkan dalam grup. Okey, cikgu recap balik daripada awal. Cikgu recap balik daripada awal. Banyak dah latihan kita buat. Okey, cari sisi paling panjang. Maksudnya, dekat sini cikgu ajar kamu apa tu Pythagoras theorem. Theorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ini dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, siapa ambil DLP, kita panggil Pythagoras theorem. Dia terbalik. Okey, jadi dekat sini Pythagoras theorem ni adalah digunakan untuk mencari suatu panjang sisi bagi bentuk. Bentuk apa? Satu je bentuk yang boleh dipakai, boleh diguna dalam teorem Pythagoras, iaitu bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, yang kemudian kita nak keluarkan teorem Pythagoras adalah cikgu ajar kamu cari sisi yang paling panjang.
Jadi daripada sisi yang paling panjang ni kita dapatlah formula kita punya teorem Pythagoras. Inilah teorem Pythagoras. Y sama dengan X kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras. Okey. Jadi dekat sini kita belajar keluarkan formula. Kita belajar lagi sekali cara nak keluarkan formula Pythagoras theorem. Yang ni kita belajar lagi sekali. Ada beberapa perkara. Kita belajar cara nak keluarkan teorem Pythagoras. Okey. Bila cikgu tengok kamu dah boleh keluarkan formula teorem Pythagoras, cikgu pergi mengira pula. Cikgu ajar kamu cara mengira, menyelesaikan masalah guna teorem Pythagoras. Yang ni formula. Okey, cikgu ajar lagi mengira. Cikgu ajar lagi mengira. Yang ni bila nilai X dia kita dah ada dekat sini. Bila nilai X yang paling panjang. Bila nilai X yang paling panjang. Bila X nilai yang paling panjang. Lepas tu cikgu tengok kamu dah boleh faham. Cikgu cari pula kalau bukan X tu paling panjang. Maksudnya X tu tak jadi yang paling panjang. Maksudnya ada perpindahan positif jadi negatif. Lepas tu kita buat 4 soalan sebagai rumusan. Okey, sampai sini jelas ke semua? Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, yang lain nak dengar suara sikit boleh ke? Okey. A, B, C, D. 4. Banyak soalan kita buat ni. 4 nak dekat 10 soalan dah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan kebat. Soalan berfikir. Kita pergi kepada soalan berfikir. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan di bawah ni. Okey, cikgu nak kamu berfikir macam mana nak selesaikan Pythagoras theorem ni untuk soalan A. Okey, cikgu nak kamu berfikir. Kamu dah tahu dah Pythagoras teorem Pythagoras tu apa? Kamu dah tahu dah macam mana nak cari panjang sisi macam mana? Kamu dah buat dah banyak calculation tadi. Sekarang kita cuba selesaikan kalau ada 2 pula segitiga. Tadi sepanjang tadi kita selesaikan semua satu je. Nampak? Satu segitiga, satu segitiga, satu segitiga, satu segitiga. Sekarang dia ada 2 segitiga bersudut tegak. Boleh ke cuba selesaikan A? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. Baik. Okey, cuba selesaikan. Okey, cuba buat Cikgu tunggu Cikgu bagi masa 3 minit lagi. Cikgu nak tengok. Dapat tak dapat? Cikgu tak nak tunjuk terus. Nanti kan nanti dapat terus. Nanti cikgu yang buat nanti. Aimazi, ada idea tak nak selesaikan soalan A ni? Bawah ada. Ha? Ada kot.
Ada Tengah ke? buat. Okey. Okey, tengah buat. Okey. Okey, 2 minit lagi. Ammar dapat buat tak tu? Ammar, soalan A. Haiden dapat buat tak tu? Dapat. Oh, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey. Dia yang dah dapat. Alhamdulillah. Bagus. Yeay, ada seorang dah dapat. Okey. Jadi dekat sini cikgu tunjuk terus jalan kira dia. Ilma dapat tak tu? Ilma buat tak tu? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat ke dapat? Tak. Tak dapat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan A ni. Okey semua. Jadi kita pergi kepada soalan A. Hitung panjang QS. Mana QS? Ini dia warna merah, warna hitam ni. Ini Q, ini S. Tu kita nak cari panjang yang warna hitam tu. Okey, berikan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan jika perlu. Okey, tengok ni. A. Kita nak cari panjang QS, jangan sesekali silap. Bila kita nak cari panjang QS, kita nak guna teorem Pythagoras. Kita nak guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras hanya boleh digunakan pada segitiga yang ada 90 darjah. Jadi kalau cikgu nak pakai untuk segitiga warna hitam ni, segitiga warna hitam, dia tak ada 90 darjah. Ini bukan 90 darjah. Ini bukan 90 darjah. Ini bukan 90 darjah. Jadi segitiga yang warna hitam tak boleh pakai teorem Pythagoras. Jadi ingat teorem Pythagoras hanya ada di dalam segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak? Dia ada 2 segitiga bersudut tegak kat sini. Satu cikgu buat warna biru. Satu lagi cikgu buat warna hijau. Okey. Jadi ada warna biru dengan ada warna hijau dekat sini. Jadi dekat sini cikgu keluarkan dulu yang warna biru. Okey, cikgu keluarkan warna biru Okey, ini dia untuk segitiga yang warna biru. Untuk yang warna biru kita ada P, lepas tu kita ada Q, lepas tu kita ada R. Panjang ni 15, cikgu buat 15. Lepas tu panjang yang ni 12. Okey, cikgu buat 12.
Okey, yang ni cikgu tak tahu. Jadi bila cikgu tak tahu, ni lagi satu. Ni kita punya 90 darjah. Jadi, ini yang kita tak tahu. QR ni kita tak tahu. Jadi dekat situ kita boleh cari teorem Pythagoras. Berdasarkan sudut 90 darjah yang berhadapan dengan 90 darjah adalah 15. Keluarkan 15. Keluarkan 15 mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan ambil 12 tambah ambil QR. 12 tambah Q ke R. Jadi dekat sini kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Yang ni kita dah belajar dah tadi. 12 kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi 15 kuasa 2 negatif 12 kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2. Tekan kalkulator 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 kita dapat 81 sama dengan QR kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah kita akan jadi punca kuasa 81 kita dapat 9 cm. Maksudnya daripada Q ke R adalah 9 cm. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, kemudian cikgu keluarkan segitiga yang warna hijau. Cikgu keluarkan segitiga yang warna hijau. Mana segitiga warna hijau? Sini ada P. Okey, P. Sini ada R. Okey, R. Sini ada S. Okey, S. Yang ini 13. Okey, ni 13. Lepas tu yang tegak ni 12. Kita letaklah 12. Dan ni RS. Kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Yang depan dia 13. 13 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah RS kuasa 2. Jadi kita selesaikan macam tadi je. Jadi 12 kuasa 2 pindah ke sebelah. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan RS kuasa 2. Dekat sini kita tekan kalkulator. Kita dapat 25 kuasa 2 punca kuasa 25. Kita dapat RS adalah 5 cm. Daripada R ke S adalah 5 cm. Sekarang ni cikgu nak tanya. Kalau panjang Q pergi kepada S, macam mana cikgu nak selesaikan panjang QS dekat sini? Macam mana? Hello, ada orang ke? Macam mana cikgu nak selesaikan panjang QS? Imam Aziz, macam mana Imam Aziz? Dah sampai sini, macam mana cikgu nak selesaikan panjang daripada Q pergi kepada S? 9 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Salah. Kita boleh terus ambil 9 tambah 5. 9 cm tambah 5 cm. Sebab apa? Sebab QS ni dia bukan teorem Pythagoras. Dia adalah jarak daripada Q pergi kepada S. 9 tambah 5 kita dapat 14 cm. Jadi daripada Q ke R kita dah ada 9 cm. Macam mana cikgu dapat 9 cm? Tengok kepada yang warna biru cikgu selesaikan. Lepas tu R pergi kepada S, cikgu dapat 5 cm. Macam mana cikgu dapat 5 cm? Tengok kepada warna hijau cikgu selesaikan. Okey, jadi daripada situ kita dapatlah 14 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Ramai tak dapat. Boleh. Salin. Ya. Ada nak tanya ke? Alamak. Siapa nak tanya? Boleh tanya cikgu. Nanti cikgu jawab. Elma. Dapat dah sekarang Elma? Dapat. Okey, bagus. Okey, cuba selesaikan. Selesaikan pula. Dah salin belum? Ke belum lagi? Okey.
Belum. Jadi, okey, baik. Salin. Okey, jadi daripada soalan A, untuk siapa-siapa yang dah salin, cuba buat soalan B pula. Cuba selesaikan soalan B pula. Tu cikgu keluarkan soalan B tu. Cuba selesaikan soalan B. Daripada soalan A, jalan kerja soalan A dah cuba buat. Lepas tu, cuba selesaikan soalan B. Boleh ke semua? Alamak. Boleh ke sampai sini? Boleh ke? Nak cari B pula? Boleh. Okey. Jadi, dekat B, kita nak cari QS. Ini QS dia. Okey. Cuba fikir. Macam mana nak cari QS untuk B? Kena fikir. Dia tak macam yang awal-awal. Macam awal-awal kelas 1 je segitiga. Kalau macam ni 2 segitiga. Cuba fikir. Macam mana nak cari? Jangan risau. Cikgu akan tunjuk juga. Cikgu bagi 5 minit. Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat. Bagus. Okey, 3 minit lagi. Cuba buat tau. Cuba buat. Ada soalan, tanya je cikgu. Cikgu ada je kat sini. Okey, 2 minit lagi. Anik dapat buat tak tu, Anik? Dia tengah tu buat cikgu. Tengah cuba. Okey.
Okey, 1 minit lagi. Wow, ada yang dah dapat. Bagus. Nur Izzati Sofia. Bagus. Pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan cara menyelesaikan soalan B. Okey, cikgu akan tunjukkan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit tengah tengok ke masing-masing? Tengah. Okey. Jadi kamu kena ingat bila kita apa orang kata jawab soalan, kamu kena gunakan maklumat-maklumat yang ada. Jadi sekarang kita nak cari QS. Okey. Dekat QS ni, cikgu buat segitiga yang warna hitam ni. Okey. Jadi daripada segitiga yang warna hitam ni cikgu akan dapat QS, cikgu nampak sudut 90 darjah. Dia sudut 90 darjah ni depan dia PQ. Jadi PQ sama dengan 6 tambah QS. Ini 6, ini adalah QS. Ini QS Ini adalah QS, ini adalah PQ. Okey. Sekarang ni kita kuasa 2. Kita tak boleh proceed lagi nak cari QS. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ada nilai PQ. Jadi bila kita tak ada nilai PQ, kita kena cari PQ dulu. Macam mana nak cari PQ? Okey, kita tengoklah segitiga yang besar tu. Ingat, bila dia bagi, mesti ada hint dekat situ. Okey, jadi dekat segitiga yang warna biru, iaitu yang besar ni, okey, kita dapatlah. Dekat segitiga yang warna biru, sudut 90 darjah dia dekat belah bawah ni. Jadi maksudnya dia 26 dekat depan dia. Okey, 26 kuasa 2 sama dengan ini QR kita dapat 24 kuasa 2 tambah ini PQ. Jadi bermakna dekat sini kita cari PQ, lepas dapat PQ baru kita dapat QS. Sebab itulah kita kena tengok betul-betul. Jadi sekarang 24 kuasa 2 positif pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 24 kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. Selesaikan. 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2, kita dapat 100. PQ kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. 100 bila punca kuasa 100 kita akan dapat 10. Jadi maksudnya PQ ni adalah 10. Jadi lepas kita jumpa PQ, kita masukkan dalam ni. 10 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah QS kuasa 2. 6 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif QS kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, kita dapat 64. Ini QS kuasa 2. Pindahkan kuasa 2,
punca kuasa 64. Punca kuasa 64 kita dapat 8. Jadi QS adalah 8 cm. Tu cara nak selesaikan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke macam mana cikgu dapat QS? Boleh. Okey, jadi dekat soalan B ni, kita daripada soalan B salin. Salin. Okey, salin. Lepas tu mungkin kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan C. Okey. Jadi daripada soalan A, soalan B yang cikgu dah tunjuk ni, soalan yang sama iaitu nak cari QS, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C. Untuk soalan C ni, cikgu tak bagi masa tak lama lah. Cikgu bagi masa 3 minit je. Sebab masa kelas kita dah nak habis dah. Okey. Jadi untuk soalan C ni mana QS dia? Okey, QS dia adalah yang tengah-tengah. Okey, cuba selesaikan soalan C. Mana-mana yang tak dapat jawab soalan B, ni cikgu dah tolong jawabkan dah. Salin. Soalan A cikgu dah jawab, soalan B cikgu dah jawab. Sekarang cuba jawab soalan C. Boleh ke masing-masing jawab soalan C ni? Boleh. Okey, cuba Cikgu susun bagi kemas. Okey, 2 minit lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Cikgu akan selesaikan soalan C. Nanti siapa-siapa yang tak dapat tengok recording tau. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan soalan C. Kita nak cari QS. QS ni segitiga dia macam ni. Jadi dekat QS ini kita punya sudut 90 darjah. Ini kita punya sudut 90 darjah. Jadi, ni sudut 90 darjah, depan dia QS. QS sama dengan 24 tambah PQ. Kuasa 2. Jadi dekat sini kita tak boleh lagi nak selesaikan PQ tu. Jadi kita kena carilah satu lagi alternatif cara lain. Okey, jadi untuk cari dia punya PQ, okey kita pakailah formula ni. Kita pakai satu formula penuh.
Macam mana tu? Okey, tengok kat depan. Okey, jadi dekat sini kita kena pakai yang warna biru ni. Ni warna biru ni. Jadi yang warna biru ni untuk segitiga sudut tegak dia pakai sudut 90 darjah juga. Cuma depan dia adalah RS. 30 kuasa 2. Ni 30, ni 24 tambah P ke R. P ke R kuasa 2. Selesaikan P ke R, 24 kuasa 2. 30 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2. 30 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kita dapat 324 punca kuasa 2. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 18. Jadi daripada P ke R adalah 18. Kamu kena faham sesuatu. Bila cikgu cakap dia punya panjang daripada sini ke sini 18. PQ dia berapa agak-agak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? PQ dia berapa agak-agak? Ni bila panjang dia sama, PQ dia berapa? PQ dengan QR dia berapa? Berapa Aiman Aziz agak-agaknya? Tak tahu. Tak tahu lah. Tak, panjang P ke R 18. Panjang P ke R ni 18. P ke Q ni sama panjang dengan QR. Macam mana kita nak dapat? Berapa agak-agak? Tak tahu tak? Tak tahu ke Aiman? 9 tu. Okey, betul. Jawapan dia 9. Jadi dekat sini PQ adalah sama dengan 9. Sebab apa? Sebab 9 tambah 9 kan 18. Sebab apa cikgu cakap 9 dengan 9 ni? Ada tanda ni. Maksudnya panjang yang sama. Okey, jadi 24 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, kita dapat 495 punca kuasa. Cikgu pindahkan terus. Punca kuasa 495, QS adalah 22.25 cm. Ini jawapan dia. Cikgu harap jelas. Cikgu tersilap. Sorry. Silap. Okey, sorry. Cikgu ambil PQ ni. QS kuasa 2 sama dengan 24 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. 24 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. 24 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Kita dapat 657 punca kuasa. Jadi punca kuasa 657. QS adalah 25.63. Ni jawapan dia. Okey semua, sampai situ sahajalah untuk kelas kita malam ni. Cikgu harap semua jelas lah. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit okey ke? Okey. Okey. Jadi cikgu send recording. Kalau ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, boleh tanya cikgu terus. Okey semua, sampai situ sahaja untuk hari ni. Selamat berehat, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Okey, Aiman Aziz, sama-sama.